Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tahun 4, Ustaz doakan kamu dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum tu marilah kita membaca doa sebelum belajar. Kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam tajuk solat fardu. Dalam tajuk solat fardu, iaitu tajuk yang kedua ataupun unit kedua dalam mata pelajaran ibadah tahun 4, iaitu solat fardu. Okey, sebelum ni minggu lepas kita dah belajar ataupun kita dah sentuh berkenaan dengan sujud sahwi ataupun perkara-perkara sunat di dalam solat fardu ataupun di dalam solat. Iaitu sujud sahwi, kita dah belajar bagaimanakah pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi ni bila kita kena buat, bacaan dalam sujud sahwi macam mana. Okey, Ustaz tak nak sentuh dah berkenaan sujud sahwi sebab video yang sebelum ini, pembelajaran sebelum ini, Ustaz dah sentuh berkenaan dengan sujud sahwi. Jadi pada hari ini ada sambungan lagi untuk solat fardu. Kita tengok dalam pelajaran yang keempat, iaitu apa? Iaitu perkara-perkara yang makruh dan membatalkan solat. Dalam solat juga dia ada beberapa perkara yang makruh kita buat dan ada juga perkara yang membatalkan solat kalau kita buat. Cumanya pada hari ini Ustaz tak nak sentuh kedua-dua ini. Ustaz hanya ambil satu sahaja dulu, yang selebihnya kita belajar pada minggu hadapan. Untuk hari ini Ustaz akan tekankan kepada perkara-perkara yang makruh dalam solat sahaja. Okay, jadi sebelum tu kamu boleh keluarkan buku ibadah tahun 4 ini. Okey, kamu boleh buka muka surat 36. Okey, buka dulu muka surat 36. Okey, jom kita tengok perkara-perkara makruh dan membatalkan solat dalam pelajaran yang keempat. Okey, kalau kamu tengok buku muka surat 36 itu, atas itu ada pengenalan ataupun huraian sedikit berkenaan dengan solat fardu. Jom kita tengok dulu apakah yang ditulis. Okey, kita baca. Solat boleh dianggap sebagai waktu peribadi untuk kita umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita perlu menjaga solat kita tanpa dicemari dengan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Okey, boleh faham tak? Solat ini adalah satu masa untuk kita bersendirian dan sebagai satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita solat ni ibarat kita menghadap Allah. Depan kita ada Allah. Sebab itulah kita kena solat dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kita tak kira lah. Khusyuk itu kita tak pedulilah berkenaan dengan urusan dunia. Kita hanya fikir kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam solat ni kita kena banyakkan berdoa, banyakkan bertasbih, banyakkan memuji Allah. Okey, sebab apa? Inilah masa kita dengan Allah. Jadi bila kita berdua dengan Allah, jangan kita selitkan solat kita itu dengan kita melakukan perkara-perkara makruh dan juga perkara yang boleh membatalkan solat, yang boleh memutuskan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi kita tengok perkara yang makruh dilakukan di dalam solat. Muka surat 36 itu dekat bawah tu. Okey, jom kita tengok perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika solat. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Okey. Perkara makruh, apa itu dimaksudkan dengan makruh? Makruh ini maksud dia perbuatan itu Allah tidak suka. Itu maksud makruh. Dan juga perkara makruh ini kalau kita buat,
kita tidak dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tidak dapat dosa. Bermaksud bila kamu buat perkara yang makruh, perbuatan kamu itu dikira sebagai sia-sia sahaja, hanya dapat penat sahaja kamu buat. Jadi ada juga ulama ataupun pendapat mazhab yang lain beritahu perkara makruh, perbuatan makruh ataupun hukum makruh ini dia boleh juga jatuh menjadi perkara yang haram, hukum dia haram. Sebab makruh ini, perkara makruh ini dia dah dekat-dekat dengan haram. Kalau kita banyak melakukan perkara makruh, kita takut Allah tak suka, Allah murka dengan kita, kita dapat dosa. Kita ingatkan kita tak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya Allah murka dengan kita, Allah marah kita buat, Allah bagi dosa. Jadi sebaiknya perkara makruh ini kita jangan buat. Jadi kita tengok apa itu perkara makruh yang kita buat di dalam solat. Okay, jom. Yang pertama, berpaling atau menoleh muka dari arah kiblat. Berpaling atau menoleh muka dari arah kiblat. Kita solat, kita menghadap ke kiblat. Seluruh anggota badan kita menghadap ke kiblat. Jadi, makruh bagi kamu, ataupun makruh kalau kamu solat, kamu berpaling ke kiri, berpaling ke kanan, ataupun kamu menoleh muka. Kiri kanan lah menoleh, berpaling. Perbuatan itu hukum dia makruh. Allah tidak suka. Jadi, jangan waktu solat kamu berpaling kiri kanan. Boleh faham? Itu yang pertama. Yang kedua, meludah. Makruh kamu meludah masa kamu solat. Kamu solat-solat tengah berdiri tegak ni, tengah kiam ni, tiba kamu rasa ada sesuatu dalam mulut kamu, kamu hendak ludah. Kamu kumpul, kamu ludah dekat tepi, kamu ludah ke kat depan ke. Perbuatan meludah itu hukum dia makruh. Sebab dia dapat melalaikan kamu daripada khusyuk untuk solat kepada Allah. Boleh faham tak? Jangan meludah. Yang ketiga, memandang ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Kamu bila tengah solat, kamu pandang atas. Tiba-tiba tengah solat tu kamu nampak ada cicak dekat dinding dekat atas. Kamu tengok cicak tu lama-lama. Lepas tu kamu nampak ada labah-labah pula dekat tepi. Kamu tengok pula tepi. Ada semut dah dekat sejadah. Tengok kat sejadah pula. Tak boleh memandang ke atas ke bawah ke kiri ke kanan ke. Tak boleh. Jatuh hukum makruh. Allah tidak suka. Sebab apa? Sebab dia dapat melalaikan kamu daripada khusyuk di dalam solat. Boleh faham? Yang keempat, bersolat di dalam keadaan mengantuk. Kamu solat tapi kamu mengantuk. Dah terlupa dah. Aku ni dah solat rakaat ke berapa dah ni? Ataupun aku dah baca ke Al-Fatihah tadi? Kamu jadi tak ingat sebab mengantuk. Nabi ada sebut dalam sabda Nabi, Nabi cakap orang yang mengantuk ni lebih baik dia pergi tidur dulu. Tapi ingat, tidur tu tidur sekejap je, sekadar menghilangkan mengantuk. Bukan tidur terus. Kamu tidur sampai habis waktu solat. Tidur tu tak boleh. Jadi kalau ngantuk juga, jangan solat lagi. Buatlah perkara tu, pergi lompat-lompat dulu ke, pergi berlari-lari dulu ke untuk hilangkan mengantuk. Sebab bila mengantuk, syaitan datang bisik pada kamu, mengantuk-mengantuk, dia apa? Dia hasut kamu mengantuk, kamu jadi lalai. Jadi lupa. Sebab itulah perbuatan mengantuk itu makruh hukumnya di dalam solat. Yang kelima, memandang sesuatu yang melalaikan. Tengah-tengah solat, kamu tengok dekat dinding ada tulisan ataupun ada gambar ataupun orang yang solat di depan kamu dekat belakang baju tu ada bentuk tulisan lah, ada gambar-gambar lah. Kamu pun baca, tengok lama-lama. Perbuatan itu melalaikan kamu dan juga hukum dia makruh. Jadi, juga kepada orang nak solat ni, kita ni kalau nak solat, kalau nak pakai baju, pakailah baju yang kosong. Tak nak. Kalau nak pakai t-shirt yang kosong. Tak ada gambar, tak ada tulisan kat belakang. Sebab apa? Takut kita kacau orang lain. Kita ganggu orang lain nak khusyuk dalam solat.
Boleh faham? Okey. Jadi jangan pakai baju macam tu. Seeloknya nak solat pakailah baju Melayu ke, jubah ke yang tak ada tulisan. Okey, yang kelima iaitu yang keenam, yang terakhir, menahan diri daripada membuang air. Termasuklah sama ada air kecil ataupun air besar. Jadi bila tengah solat, tiba kamu rasa macam nak ketahanan, nak macam terkencing ke, nak pergi buang air besar ke, jangan tahan. Kalau kat hujung-hujung solat dah masuk rakaat keempat dah tengah duduk tahiyat akhir ke, waktu tu nak tahan juga. Tu tak apalah. Tapi kalau kamu baru rakaat pertama dah rasa sakit perut, kamu tahan. Aduh, lagi 3 rakaat ni nak habis ni. Kamu tahan juga, tahan. Dapat melalaikan kamu. Kamu bukan fikir kepada Allah dah. Kamu fikir kamu nak pergi tandas je. Tu maksud dia. Jadi, sebelum solat, kalau nak kencing dulu. Kalau nak buang air besar, pergi buang air besar dulu. Baru solat. Bila kita dah settle semua benda tu, kita dah jadi segar, badan kita ni dah bersedia dah untuk solat, maka kita akan solat dalam keadaan yang khusyuk. Kita rasa nikmat kita solat tu. Boleh faham? Jadi, kalau rasa-rasa sakit perut sebelum solat, pergi qada hajat dulu. Barulah datang ambil wuduk, bersolat dengan bersungguh-sungguh. Okey, jadi ini adalah 6 perkara yang makruh kamu lakukan ketika di dalam solat. Jadi, kalau kamu buat perbuatan ini, hukum dia makruh. Makruh ini maksud dia tadi apa Ustaz cakap? Maksud dia Allah tak suka. Okey, jadi kalau Ustaz nak tanya, makruh kan, perkara makruh. Kalau kamu buat juga, adakah solat kamu terbatal? Adakah batal solat kamu? Contoh, tengah-tengah solat, terpandanglah ke dinding, ke cicak ke atas. Betul kamu berhenti solat terus? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Perkara makruh ini hanya mengurangkan pahala ataupun tak dapat apa-apa. Kalau kamu buat juga, solat kamu solat kamu masih sah. Kamu boleh meneruskan solat. Jangan kamu tak faham. Bila kamu tiba-tiba terpandang ke atas, aku dah batal solat. Terus berhenti solat, pergi solat balik. Bukan macam tu Perkara yang makruh ini, perbuatan makruh ini, dia tidak membatalkan solat. Kalau kamu buat juga, ingat, dia tak membatalkan solat, cuma kemungkinan akan kurangkan pahala kamu dan juga dapat menghalang kamu daripada kamu khusyuk dalam solat. Jadi orang yang khusyuk betul-betul dalam solat ni jarang kita nak dapat. Kita pun bila kita tanya solat mesti kita ada terfikir benda-benda yang dapat melalaikan kita daripada khusyuk kepada Allah kan. Jadi 6 perkara ini yang Ustaz terangkan juga di dalam buku ini, perkara yang paling utama ataupun perkara yang biasa orang buat. Jadi jangan buat di dalam solat. Boleh faham tak? Jadi lepas ni nak solat betul-betul, solat dengan khusyuk. Jangan mata tu jangan nak meliar pandang kiri kanan. Boleh faham? Okey, bagus. Jadi untuk hari ini sahaja Ustaz hanya terangkan perkara yang makruh. Jadi pada minggu hadapan Ustaz akan terangkan pula berkenaan dengan perkara yang membatalkan solat. Bila kita buat salah satu daripada perkara tersebut, maka solat kita akan terbatal. Itu perkara yang membatalkan solat. Ingat, perkara yang kita bincangkan pada hari ini ialah perkara yang makruh sahaja. Maka bila kita buat salah satu, solat kita tak terbatal, kita boleh teruskan solat. Cuma perkara ini dapat mengurangkan khusyuk kita dalam solat. Okay, boleh faham? Saya harap kamu fahamlah dan lebih jelas berkenaan perkara ini. InsyaAllah kita akan teruskan, kita akan sambung pelajaran pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.